two-seater run with your bitch. Butterfly doors on the bench. Running through bands, I'm rich. Everything president tense. I'm on ocean with a bad hoe. Top down, she got fluid out. On the backseat with a stendo. Smoking Indo, my jewels out. Pergi ke pasar membeli nanas dimakan bersama garam. Apa guna kekayaan yang banyak tetapi tidak mempunyai emas? Laburlah emas, nescaya hidupmu tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyazatul Emizah binti Sultan. Hari ini saya akan membedah buku motivasi di dalam pelaburan emas. Buku ini diberi tajuk Kaya dengan Emas, hasil karya daripada Encik Khairul Anwar Basri Al-Hafiz. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini mempunyai sebanyak 171 muka surat dan sebanyak 4 topik penting dalam pelaburan emas terkandung di dalam buku ini. Di dalam buku ini juga penulis menulis kisah beliau sebelum menjinakkan diri di dalam pelaburan emas. Kisah beliau sangat menarik apabila beliau menceritakan bahawa dunia perbankan yang beliau ceburi dapat memberikan beliau gaji yang lumayan. Sekian lama beliau menyadari gaji yang lumayan tersebut turut memberikan bebanan hutang yang tinggi. Bermula di sinilah beliau melibatkan diri dalam dunia public call. Baiklah, mari kita kupaskan bab pertama di dalam buku ini, yaitu kaya itu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fitrah manusia itu suka dan cinta kepada harta benda dan kekayaan. Bahkan Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang yang kaya yang menginfakkan hartanya untuk menegakkan syiar Islam. Namun terdapat beberapa salah faham masyarakat kita terhadap kekayaan. Yang pertama yaitu Islam tidak menggalakkan umatnya untuk menjadi kaya. Yang kedua, miskin lebih baik daripada kaya. Yang ketiga, semakin besar pendapatan maka semakin kayalah kita. Keempat, hargai diri sendiri dengan berhutang. Yang kelima, belanja dahulu, simpan kemudian. Dan yang keenam, labur duit untuk menjadi kaya. Al-Quran dan hadis juga ada menyebutkan kekayaan adalah orang mukmin yang berjaya adalah mereka yang membayar zakat. Yang kedua, sebagian besar sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga ialah merupakan golongan-golongan yang kaya. Yang ketiga, harta benda adalah pintu pelbagai kebaikan. Yang keempat, wajib kita dengkikan orang yang baik yang berharta. Yang kelima, kaya dan patuh syariah. Yang keenam, Utsman bin Affan dan Telaga Ar-Rumah. Untuk menjadi kaya, yang kita perlu simpan adalah aset. Aset yang kita perlu simpan seperti emas. Seterusnya, bab kedua di dalam buku ini ialah ada apa dengan emas? Emas ialah satu aset yang unik. Salah faham lain masyarakat kita terhadap emas ialah emas hanya untuk golongan wanita, emas hanya untuk orang kaya, emas hanya untuk pelaburan, dan emas hanya boleh menjana keuntungan diri sendiri. Di dalam buku ini, penulis ada menyatakan 5 kelebihan menyimpan emas, yaitu emas laku di mana-mana sahaja, emas tiada tarikh luput, emas masih dapat diterima walaupun telah rosak, emas menjadi penyelamat semasa pergolakan politik dan kewangan, dan penyimpanan emas tiada nilai susut. Penulis juga menyatakan mengapa emas lebih baik daripada aset hartana, yaitu mudah untuk urus jual beli. Kedua, murah. Yang ketiga, mudah untuk diurus. Yang keempat, boleh digada. Yang kelima, senang dibawa. Yang keenam, emas tidak mudah hancur. Yang ketujuh, emas boleh dibeli sedikit demi sedikit. Fungsi-fungsi emas pula ialah sebagai simpanan, sebagai aset, sebagai harta, sebagai pelaburan, sebagai sumber zakat, sebagai mas kawin, dan sebagainya. Bab ketiga di dalam buku ini ialah mengapa penulis memilih public gold. Penulis ialah salah seorang founder master dealer public gold yang aktif memberikan seminar emas. Di sini beliau menghuraikan mengapa public gold menjadi pilihan ramai. Yang pertama ialah keteguhan dan kestabilan syarikat. Yang kedua, reputasi perniagaan yang tinggi. Yang ketiga, public gold bebas dari isu undang-undang. Yang keempat,
kepelbagaian produk dan kaedah belian. Dan kelima, platform jual beli yang mesra pelanggan. Beliau turut menulis kaedah membuat pembelian di platform public cloud, yaitu bayaran boleh dibuat secara penuh, bayaran mudah, dan program akumulasi emas. Bab 4 merupakan tips dan panduan pengguna. Penulis memberikan sedikit tips kepada bakal pengantin untuk menyimpan emas. Yang pertama, tetapkan mas kawin dan jumlah hantaran. Yang kedua, pengantin perempuan membeli sedikit demi sedikit gold bar. Yang ketiga, ibu bapak mengumpul emas untuk anak-anak perempuan mereka. Yang keempat, bakal suami memberi sedikit setengah dinar ataupun 100 gram gold bar. Yang kelima, beri tawaran kepada bakal suami untuk menjual setengah dinar pada harga diskon. Yang keenam, Anda mendapat uang tunai hasil daripada jualan emas. Kos pendidikan yang semakin meningkat menyebabkan ada kalanya ibu bapak berasa runsing. Namun, penulis menyatakan bahwa emas boleh digunakan sebagai simpanan pendidikan dengan cara menyimpan 1 gram bagi setiap bulan untuk setiap anak. Selain itu, penulis menyatakan bahwa kita dapat menunaikan umrah melalui penyimpanan emas. Penyimpanan duit untuk umrah hampir sama dengan kaedah penyimpanan emas untuk umrah. Saya selitkan beberapa kata-kata penulis yaitu dengan ilmu kekayaan akan datang, tanpa ilmu kekayaan akan hilang, dengan kekayaan dan ilmu kekayaan akan bertambah. Sekian, terima kasih.